Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurang umur perempuan yang haid 9 tahun. Betul situ? Ya? Betul tak? Dan sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, seperti sekurang-kurang suci antara dua haid. Dan kebanyakannya perempuan 6 hari haid atau 7 hari haid dengan malamnya, ini dengan malam yang 7. Dalil bagi yang tersebut al-istiqra', artinya diperiksa dan tidak ada sakat, yakni hingga pada sebanyak-banyak suci dengan ijma'. Sekurang-kurang umur perempuan mengalami haid ialah 9 tahun. Ya? Maknanya kalau tak sampai 9 tahun keluar darah bukan haid. Bila bukan haid, maka dia adalah istihadah. Bila istihadah wajib semayang. Tu je nak tahu mana. Tapi kalau tak sampai 9 tahun, adakah dia sudah balik? Tak lah, sebab sekurang-kurang balik 9 tahun. 9 tahun ni dengan tahun hijrah, bukan dengan tahun Masihi. Tahun Masihi setahun dia ada 365 hari. Tahun hijrah kita ada 355 hari. Nampak? Jadi kurang 10 hari. Tahun Masihi, tahun orang putih ni lebih 10 hari setahun. Pasal dia menggunakan matahari, kita menggunakan bulan. Tak main lain bulan lah. Bermakna kalau 10 tahun 100 hari. Nampak? Kalau 30 tahun 300 hari. Patut orang yang berumur 36 tahun, sebenarnya telah pun berumur 37 tahun. Sebab bila 36 tahun, dia telah cukup. Begini, orang yang berumur 35 tahun dia telah sampai 36 sebenarnya. Kerana kalau ikut Masihi 35 tahun, pasal setahun ada 355 hari. Kalau ikut tahun Islam, dia telah pun 36 tahun. Sebab 1 tahun 10 hari. Nampak? Itu beza tahun kita. Sebab tu wajib, bukan sunat, wajib kita mengetahui tahun kelahiran kita di dalam kalender hijrah. Faham baik? Kalau kita tanya memang tak reti kita. Sebab tu banyaknya kita tak tahu. Tak tahu ni dengan tarikh hijrah ini sebenarnya disengajakan oleh penjajah. Nampak? Disengajakan. Mereka tukar kalender dulu, tanah Melayu guna kalender Islam pada zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Lepas ada zaman Sultan apa benda ni, Sultan Umar, Sultan Zainal Abidin. Sultan Umar yang ketiga tau. Sultan Zainal Abidin ni Islam cemerlang, gemilang, terbilang di Terengganu ni. Zaman tu. Kerana sultan pada masa tu berakhir ngaji. Macam kita duduk ngaji gini tapi duduk gini maknanya cara zaman dulu dengan ulama. Di antaranya almarhum Tok Ku Paluh. Nampak? Duduk ngaji. Sultan ngaji. Kita ni office boy tak ngaji. Office boy tak mau ngaji dah. Maka masuk hati pada sultan ni dengan Islam. Islam baka tapi suka pada Islam. Macam kita adik-adik kita tak berakhir dengar Islam tau, tapi tak berakhir dengar. Mak dara kita jenis tak berakhir gigit orang ngajar. Ada tak? Islam tau. Islam tu. Islam beruk. Tak tahu benda. Dah beruk. Makan minum. Hidup beruk. Tak bagi dengar.
Jadi serak Islam dalam jiwa Sultan Zainal Abidin, maka dia memperkenalkan kalendar, keluar kalendar setiap tahun. Kalendar zaman dulu kertas besar gitu kok, cepek di ni pada Malaysia pakak tengok situ ramai-ramai. Rumah-rumah datuk-datuk bendahara ada lah. Zaman dulu bukan ada mesin cetak, diperkenalkan kalendar hijrah. Mari orang putih, wafatnya Tok Paluh dengan Sultan Sulaiman Sultan Zainal Abidin masuk penjajah Inggeris pada zaman Sultan. Tahun ni lepas Sultan Zainal Abidin, cik jawab kali kita orang Terengganu ni. Lepas Sultan Zainal Abidin ketiga, siapa pula Sultan ni? Mang tak tahu kau dah tahu benda tak tahu benda. Nampak Semarang main badminton, Ling Chong Wei lawan, siapa menang? Chong Wei menang, tu tahu. Tu nampak dia tiga orang ni mewakili semua je dah. Mu suka dia, mu sama je. Lepas Sultan Zainal Abidin, Sultan Sulaiman, faham tak lagi? Jadi barak ni dia pandai main jarum, main jarum, masuk pengaruh dia. Masuk pengaruh Inggeris, kau putih, joget, tuwi, agogo, dancing, nampak? Caca dalam zaman tu tahun 30-an di Terengganu, dengan arak, dengan wine, dengan beer, itulah tahun ni mari. Kain skirt perkenal tahun 30-an Terengganu. Kain skirt, perempuan pakai skirt. Maka dihapuskan kalendar hijrah. Start kalendar orang putih pakai siap, ada gambar kuda. Faham tak? Siap. Sampai kelening berjayanya penjajah Inggeris, kita tak tahu tarikh lahir kita dalam hijrah. Betul tak? Betul. Dan bila kita nak berjihad, bukan jihad nak dapatkan kembali pemerintahan je, jihad nak Islamkan kita ni. Nampak? Dalam diri kita ni, kita tarikh lahir Islam tahu. Tarikh orang putih tak komang sepandai hidup kita. Komang sepandai. Mungkin mari dengar, tak mari dengar gak nanang terus. Bila kita kata kena tahu kalendar je, tak wajib dia kata. Mana putih samalah ke? Jawab itu pula. Pok-pok bodoh. Sama ke mana 355 dengan 365 sama? Tak sama. Jadi cukup 9 tahun dengan kalendar hijrah. Nampak? Jadi balik sekarang tukar, ambil surat beranak, tulis di surat beranak. Kita tanyalah jabat pendaftaran, kalau kita coteng ngepeng tu tepi tu sikit tarikh hijrah, salah tak? Tak salah. Faham tak? Buka dalam supik dia, waktu terbit kertas tulis tahun hijrah. Tukar-tukar, transfer lah, dia boleh convert kan? Katakan kita 3 tarikh lahir kita bila? 32 Januari 1988. Maka convert, tukar jadi tarikh hijrah. Hijrah kata tahun 14 Zulhijjah, katakanlah 1405. Tulis situ di tu. Di surat beranak anak kita sorang ke mana? Tu tak buat hanggu dah buat sekarang. Untuk kebaikan kita dan anak kita seterusnya, generasi kita. Ni kata balik kepada Islam. Kita nak ambil negara, dah bagian undi ke lagi. Bagian kita ni ambil balik.